Kita sambung sesi pembelajaran untuk subtopik yang terakhir dalam chapter yang ke-8 iaitu Introduction to Sound. Dan dalam subtopik ini, perkara yang paling penting sekali adalah apabila kamu semua mendapat keputusan ataupun mendapat tahu setelah nilai pengukuran setelah membuat penilaian risiko di tempat kerja. Dan itu benda yang paling asas sekali daripada keputusan yang kamu dapat, bagaimana kamu nak interpret. Maksudnya kamu nak memastikan bahawa okey, nilaian pendedahan di kebisingan di tempat kerja ini melebihi ataupun kurang daripada noise exposure limit as specified under the Occupational Noise Exposure Regulation 2019. Okey, poin yang pertama adalah determine the daily noise exposure level. Yang ini adalah perkara yang paling asas yang dinyatakan dalam regulation adalah perlu majikan ataupun wakil majikan perlu menilai, perlu menentukan berapa sebenarnya pendedahan harian kebisingan pekerja dalam tempoh 8 jam ataupun dalam singkatannya adalah LEX 8 hours. And the daily personal noise dose iaitu dose for 8 hours as well. Okay, and then point number 2 is compare measurement result with the noise exposure limit as stipulated under the Occupational Safety and Health Noise Exposure Regulation 2019. And there is four statement of limitation. First kali adalah daily noise exposure level exceeding 85 dBA. Poin yang kedua adalah daily personal noise dose exceeding 100 decibel. And then maximum sound pressure level is exceeding 115 dBA at any time, or the peak SPL exceeding the 140 dBA. Dan perlu diingatkan lagi sekali, kesemua nilai result ini adalah diambil daripada pengukuran dosimeter yang diletakkan di bahu pekerja. Sebab apa? Kita nak mencari pendedahan harian, bukannya short ataupun on one point measurement, tapi ianya lebih kepada kesan terhadap kesihatan, terutamanya pada pendengaran pekerja. Okey, example yang ke-11. Untuk first case ini, diberi tempoh bekerja adalah 10 jam. Dan rehat pagi adalah 20 minit. Rehat tengah hari adalah 45 minit. Dan rehat petang adalah 20 minit. Contohnya, for example, working hours-nya untuk case ni adalah daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Iaitu total sum up adalah 10 hours. Okey, dan kalau ikutkan daripada sini, jumlah rehatnya adalah lebih kurang 85 minit. Dan hasil daripada dosimeter ataupun pengukuran yang telah diukur menggunakan dosimeter, LEQ adalah 87 dBA. And then the measurement is paused. Maksudnya dia stop ataupun diberhentikan seketika hanya pada ketika lunch time, iaitu hanya sepanjang tempoh 45 minit sahaja dosimeter tersebut diberhentikan ataupun di stop lah pengukurannya. Dan dalam kes ini, soalannya menyuruh kita untuk mengukur LEX and dose for 8 hours equivalent exposure. Okey, bagaimana kaedah untuk menyelesaikan? Kita straight away menggunakan equation of LEX. LEX 8 hours equals to LEQ TE plus 10 log TE divided by TO. So, what's defined by LEQ TE? LEQ TE adalah sound level yang diukur ataupun dapat daripada dosimeter. TE adalah time exposure. Dan TO adalah 8 hours. Yang ini standard lah. Ini kita memang letak ianya adalah 8 hours. So sekarang ni ada dua parameter yang kita unknown, iaitu LEQ TE dan TE.
LEQTE daripada soalan ini adalah 87 dBA. Dan TE, kita kena ukur bahawa tadi dalam soalan ini telah nyatakan bahawa 10 jam adalah working hours dan pada ketika lunch time, dosimeter tersebut telah dipause sepanjang tempoh 45 minit. So, akan dapat effective duration. TE 10 jam tolakkan dengan 45 akan dapat 9.25 hours. So, masukkan dalam equation LEX dengan menggunakan scientific calculator, kamu akan dapat 87.6 dBA. Dan 87.6 dBA ini kita perlu compare seperti yang dinyatakan dalam Occupational Safety and Health Noise Exposure Regulation 2019 bahawa regulation number 6 which is noise exposure limit bahawa limit untuk LEQ adalah ataupun L exposure daily noise level adalah 85. So 87.6 dBA ni adalah lebih daripada 85. So kita justify bahawa ianya exceed than NEL. Okey, step yang seterusnya, macam mana kita nak ukur dose 8 hours? Dose 8 hours adalah dengan menggunakan rumus 100 darabkan dengan T divide by 8 darabkan dengan 10 to the power of LEQ minus 8 divide by 10. So, dalam rumus dose 8 hours ini, dua parameter yang unknown iaitu LEQ dan T. Dan kita straight away ambil saja value of T, capital T sama juga dengan TE ataupun effective duration which is 9.25 dan LEQ adalah 87. So masukkan dalam scientific calculator, automatic para pelajar akan dapat 183.3%. 183.3% ni lebih daripada dose 8 hours iaitu 100%. So, kita menyatakan di sini as an interpretation of result which is exceeding the noise exposure limit. Okey, untuk example yang ke-12 ataupun example yang terakhir, case number 2, working hours telah diberi iaitu 12 jam. Morning break adalah 20 minutes, lunch break adalah 60 minutes dan tea breaks adalah 20 minutes. An employee was exposed to the noise of 87 dBA as well. Same with the case number 1 as measured by a dosimeter. Morning breaks, tea breaks and lunch are taken at the location within the workplace. Maksudnya dan dalam case yang kedua ini, dosimeter tidak diberhentikan pengukurannya. Tidak di-pause lah. Okey, yang seterusnya apa yang perlu kita selesaikan adalah kita perlu mengira value of LEX dan dose for 8 hours. Equivalent exposure. Kaedah penyelesaiannya menggunakan rumus yang sama iaitu LEX 8 hours equals to LEQTE plus 10 log TE divide by TO, and then kita dapat tahu daripada soalan bahawa LEQTE equals to 87 dBA, and then effective duration adalah 10 hours. 10 hours kita tolak waktu bekerja adalah 12 jam. Tolakkan dengan 2 jam waktu rehat, combine daripada morning break, lunch break dan evening break. And then kemudian straight away masukkan saja dalam rumus LEX 8 hours, so kita akan dapat 88 dBA. Dan 88 dBA adalah melebihi daripada 85 dBA. So kita punya initial interpretation adalah the daily noise exposure level is exceeding the noise exposure limit. And then same goes to the dose 8 hours. Untuk dose 8 hours menggunakan rumus yang sama iaitu 100 darabkan dengan T divide by 8 darabkan dengan 10 power of LEQ minus 85 divide by 10. And then masukkan value of T equals to 10 hours and then LEQ equals to 87 dBA. So, kita akan dapat value of dose 8 hours adalah 198.1%. Dan 198.1% is exceeding the 100% of dose value. So, interpretation of a result is the dose 8 hours is exceeding the noise
exposure limit.